Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ni kita berada pada muka surat 20 buku teks Sains KSSR Semakan tahun 6. Jadi hari ni saya nak kongsikan cerita berkenaan dengan muka surat 20 Sistem Saraf Manusia. Okey, jom kita tengok. Mula-mula dia bagi gambar orang yang kena gigit dengan nyamuk. Dia kata, aduh, nyah kau nyamuk. Kena gigit dengan nyamuk, kemudian nyamuk tu belah lah kan. Okey. Apa yang akan berlaku ketika tangan kamu digigit nyamuk? Kenapa awak rasa macam gatal? Sebenarnya kenapa? Kamu dengan segeranya akan menggerakkan tangan kamu. Apa yang berlaku ketika tangan kita digigit nyamuk, kita akan segera gerakkan tangan kita supaya nyamuk tu lari kan. Tapi kadang-kadang nyamuk tu dia buat relax je kan. Dia tengah sedap hisap darah kita kan. Okey. Jadi satu lagi, masamnya. Apakah yang akan berlaku apabila kamu memakan buah oren yang masam? Tentu muka kita berkerut kan. Kamu dengan segera akan merasa masamnya oren tersebut. Seterusnya, bagaimana kamu boleh bernafas secara automatik? Yang bernafas ni pula tak ada nyawa nafas. Awak tertidur pun awak boleh bernafas kan. Macam mana kita boleh bernafas secara automatik walaupun kita tidur? Itu semua adalah persoalan-persoalan yang boleh ditanya berkenaan dengan sistem saraf manusia. Kerja saraf kita lah tu sebenarnya. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah disebabkan oleh koordinasi suatu sistem. Ada satu sistem dalam badan kita ni yang kawal kita punya pergerakan yang dilakukan ni. Sistem inilah yang mengawal fungsi semua bahagian tubuh. Sistem ini juga yang memberitahu tubuh cara untuk bergerak balas apabila bersentuhan dengan suatu rangsangan. Tahukah kamu apakah sistem tersebut? Memanglah dah ada kat atas tadi kan cakap. Okey, sistem tersebut dinamai dengan sistem saraf. Okey. Jadi koordinasi badan tu apa? Koordinasi badan tu ialah penyelarasan gerak balas badan dengan sebarang rangsangan di sekeliling kita. Maksudnya badan kita bertindak balas sendiri tanpa kita tanpa kita gerakkan. Contoh macam kita terpegang benda panas kan, kita automatik terangkat sendiri tangan kita. Bukannya kita tengok panas, okey angkat tangan. Tak, kita terasa benda panas kita terus angkat. Kena gigit nyamuk terus kita rasa nak pukul kan. Okey. Itu namanya koordinasi badan kita. Kadang-kadang kita boleh kawal, kadang-kadang dia terkawal sendiri. Oleh apa? Oleh sistem saraf lah. Jom kita tengok muka surat 21. Jenis sistem saraf manusia. Jadi dekat manusia ni, sistem saraf kita terdiri daripada otak, saraf tunjang dan ada rangkaian saraf di seluruh badan. Jadi sistem saraf terbahagi kepada dua jenis, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat tu bukannya dekat pusat Saraf pusat tu maksudnya saraf yang utama. Kita tengok kat sini. Otak dan saraf tunjang dan juga rangkaian saraf ini adalah contoh. Sistem saraf pusat ni sebenarnya saraf ada dua jenis kan. Iaitu yang pertama saraf pusat ni maksudnya saraf yang ada otak dan saraf tunjang. Dan sistem saraf periferi pula adalah rangkaian-rangkaian saraf yang lain. Okey, macam mana kita nak katakan macam ni tengok. Sistem saraf pusat ni sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang, dan sistem saraf periferi ialah terdiri daripada rangkaian saraf-saraf yang lain. Jadi sistem saraf periferi dikawal oleh sistem saraf pusat. Maksudnya kira sistem saraf pusat ni pusat dia lah. Maksudnya yang utama lah. Kalau rosak yang utama ni boleh kata mungkin boleh lumpuh mungkin lah kan, sebab dia mengawal pergerakan kan. Jadi kepala dia siapa? Otak. Otak dan saraf tunjang yang panjang kat belakang tu. Okey. Main dia lah senang kata. Jadi info sains, unit asas sistem saraf dikenali sebagai sel saraf ataupun neuron. Maksudnya saraf ni kalau kita zoom lah, yang paling kecil sekali namanya neuron. Dan ni gambar ni. Ni neuron ni. Okey. Dia sebenarnya ada efektor semua tu, nanti mungkin kita akan belajar lebih lanjut lah. Sekolah menengah ada belajar efektor. Jadi untuk sekarang ni kita tahun 6 kita baru sampai sini lah. Berkenaan dengan kita tahu bahawa unit asas dia bagi sistem saraf dikenali sebagai sel saraf ataupun neuron. Dan inilah sel saraf. Macam ni gambar dia. Ni nama dia sel saraf ini kan. Okey, ingat Kemudian nyatakan jenis sistem saraf manusia dan bahagian yang terlibat. Yang ditanya ni sebenarnya berdekatan ni lah. Jadi jenis sistem saraf manusia, sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Bahagian terlibat, kalau saraf pusat, otak dan saraf tunjang. Kalau sistem saraf periferi, rangkaian saraf lain lah. Okey. Jadi fungsi sistem saraf manusia. Apa fungsi dia ni? Kenapa kita akan belajar tentang sistem saraf ni? Okey. Fungsi sistem saraf ataupun fungsi saraf mengawal dan mengkoordinasi fungsi pelbagai organ dan bahagian tubuh. Sistem ini mengesan
dan bergerak balas kepada rangsangan. Sistem saraf berkomunikasi dengan bahagian tubuh yang berbeza melalui penghantaran isyarat. Dia macam isyarat sebenarnya tau. Sebenarnya kita punya badan ni pun sebenarnya ada macam line internet ke konon-kononnya kan, tapi dia dalam bentuk saraf lah. Okey, jadi sistem fungsi saraf pusat. Sistem saraf pusat tadi iaitu kepala dan saraf tunjang tadi kan. Sistem saraf pusat bertindak sebagai pusat untuk menerima maklumat dari organ deria dan mengkoordinasikan gerak balas. Maksudnya saraf pusat ni dia terima daripada saraf-saraf lain tu, saraf-saraf periferi yang banyak tadi tu kan. Dia sampaikan maklumat dekat tunjang tu zoom kepada otak kita, dan otak kita yang terima maklumat dari organ-organ deria seluruh badan tu. Dan dia koordinasikan nak buat apa lepas ni. Mari kita kenali fungsi sistem saraf pusat ni. Yang pertama otak lah tadi kan. Otak ni, otak mengkoordinasi tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Luar kawal pun dia koordinasi. Yang saya kata tadi lah, kita tak terkawal. Macam mana nak bezakan apa itu tindakan luar kawal, apa itu tindakan terkawal. Jadi kita tengok yang pertama, otak ni. Tindakan terkawal, contoh tindakan terkawal adalah seperti yang berikut lah. Kita menari, kita melihat, memerhati, kita makan, kita menulis. Itu semua kita kawal dengan diri kita. Kita nak tulis, kita tulis. Macam tu kan. Jadi apa yang akan berlaku ketika kamu melihat sekuntum bunga? Fahami gambar di bawah yang menunjukkan aliran isyarat yang dikawal oleh sistem saraf pusat. Jadi tindakan terkawal ni sebenarnya berlaku, awak tengok je kan, tapi sebenarnya ada bahagian saraf bawah yang berfungsi tau. Macam mana tengok? Contohnya dia bagi kita tengok bunga. Tengok bunga ada sistem saraf ke? Ada, tengok cerita dia. Kita tengok bunga. Rangsangan dikesan oleh mata kan. Mata tu organ deria kita, organ kita. Organ apa? Organ deria. Deria apa? Deria penglihatan lah kan. Kemudian dihantar isyarat kepada otak. Otak kata itu bunga. Kan, kemudian menghasilkan gerak balas. Maka dia pegang, aku nak pegang lah bunga ni. Maka dia pun bergerak balas. Otak kata okey, boleh pegang. So tangan kita pun akan pegang bunga itu. Jadi urutan aliran isyarat daripada rangsangan kepada gerak balas. Dia cantiknya bunga ni, nak sentuh lah. Sampai ke otak. Otak kata okey, pegang. Barulah pegang. Benda tu berlaku dalam beberapa detik je kan. Kita tengok ada bunga lah, dia pegang. Tapi sebenarnya benda tu yang berlaku, perkara itu yang berlaku, dikesan oleh mata, dia hantar ke otak, turun ke tangan, barulah tangan kita bergerak. Tapi dia berlaku sekejap lah, sekelip mata je. Okey. Ini merangkumi 2.2.2 muka surat 22. Cantik pula nombor. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada tindakan luar kawal. Tadi kita dah tahu tentang tindakan terkawal. Ada dua koordinasi otak tadi kan. Satu tindakan terkawal dan satu lagi tindakan luar kawal. Luar kawal tu macam mana? Jadi luar kawal, contoh tindakan luar kawal adalah seperti yang berikut. Okey. Denyutan jantung. Kan bunyi jantung tu kita tak kawal. Bukannya kita kena gerak jantung, gerak kita press jantung kita, tak kan. Kita memang jalan macam biasa je, hidup macam biasa, tapi jantung tu secara sendirinya dia berdegup. Pernafasan, kita tengah tidur pun boleh bernafas. Ada kita kena nafas turun, tak kan. Kita tidur tu dia bernafas sendiri. Jadi ini namanya tindakan luar kawal. Dan satu lagi adalah pencernaan. Ada tak lepas kita makan, lepas tu kita tarik, kita tekan-tekan leher kita, masukkan barang makanan tu dalam perut kita, picit-picit perut kita supaya dia tercerna, tak kan. Dia berlaku sendiri semua. Semua tu adalah organ punya kerja. Dia yang buat sendiri. Jadi itulah namanya tindakan luar kawal. Kita tak kawal benda tu kan. Tak boleh nak kawal pun. Okey. Jadi berdasarkan pemahaman kamu, nyatakan tindakan yang berlaku bagi setiap gambar di bawah. Okey, kita dah faham tindakan luar kawal yang mana, tindakan terkawal yang mana satu. Okey, minum. Minum adalah tindakan terkawal. Kita yang kawal. Kita nak minum, kita minum. Peredaran darah, tindakan luar kawal. Kita tak boleh nak gerak-gerakkan darah tu. Darah tu bergerak sendiri dalam badan kita. Jadi kita tak terkawal pun benda tu. Saraf yang kawal. Jadi itu adalah tindakan luar kawal. Bercakap adalah tindakan terkawal. Okey, kita kawal lah. Kalau kita nak bercakap, kita bercakap. Tak nak bercakap, kita duduk diam. Gitu kan. Jadi info sainsnya, isyarat bergerak pada kelajuan beberapa ratus kilometer dalam masa 1 jam ataupun beberapa ratus kilometer sejam. Jadi oleh itu, isyarat hanya mengambil masa kurang daripada 1 saat untuk bergerak dari bahagian kepala ke bahagian kaki. Laju, sup datang kan. Daripada badan kita tu, saraf tu. Jadi tindakan terkawal tu apa? Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari di bawah kawalan kita. Manakala tindakan yang luar kawal pula ialah tindakan yang berlaku tanpa kita sedari. Okey, jom kita tengok saraf tunjang. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Okey, pada pertemuan akan datang kita akan masuk kepada satu lagi, iaitu saraf tunjang. Tadi kita cerita pasal otak kan. Jadi kita akan cerita pada saraf tunjang pula. Okey.
Alright, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.